Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya bersama Puan Amanisa bagi membual topik cabaran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era revolusi industri 4.0. Sebelum itu, bolehkah Puan Amanisa memperkenalkan diri? Okey, terima kasih Puan Daisy untuk jemputan membual saya pada hari ini. Jadi saya perkenalkan diri sedikit sebanyak tentang saya Amanisa. Saya merupakan seorang bekas pendidik pada sebelum ini. Saya dilahirkan di Kota Kinabalu dan saya berasal daripada Kuala Sabah. Dan saya juga seorang yang berbahasa Pancau. Okey. Boleh Puan berkongsi sebagai seorang pendidik bagaimana perubahan teknologi memberi kesan kepada sistem pendidikan masa kini? Okey, jadi Puan Daisy, tidak dinafikan sebenarnya perubahan teknologi yang sedang berlaku pada masa sekarang sebenarnya memberi kesan yang sangat-sangat besar ya kepada sistem pendidikan. Jadi proses pembelajaran atau kita kenali sebagai PMP pada masa sekarang ini menjadi lebih mencabar di mana kita harus menerapkan atau memberikan asas teknologi di dalam setiap apa yang kita pelajari. Dan ia bukan sahaja teknologi yang menggunakan telefon bimbit, tetapi juga penggunaan sistem platform seperti Google Classroom ataupun Microsoft Teams mesti diterapkan kepada para pelajar supaya pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih interaktif. Sebab kita sendiri tahu pelajar-pelajar ni kalau di zaman ini kita gunakan sistem yang sama macam mana kita diajar 10 atau 20 tahun yang lalu, mungkin sangat membosankan kerana semuanya tentang kertas dan buku. Tetapi berbeza sekiranya kita menerapkan teknologi ini, ia akan jadi lebih interaktif dan menarik untuk pelajar-pelajar sebab diorang boleh melihat sendiri dan banyak penggunaan pendekatan baru seperti video, stimulasi dan pendekatan kecerdasan buatan AI yang kita tahu sangat terkenal sekarang. Jadi pelajar akan lebih suka sebenarnya. Jadi apakah pemahaman Puan tentang revolusi industri 4.0 ini? Okey, revolusi industri ini sebenarnya ia adalah satu era transformasi digital. Dia menggabungkan pelbagai jenis teknologi yang canggih seperti automasi, kecerdasan buatan yang kita sebutkan tadi, AI, ataupun analisa data, ataupun cloud teknologi. Kita kenali sebagai teknologi, dalam bahasa Melayunya teknologi awan lah, tapi in English dia cloud teknologi. Ini memang sudah digunakan di banyak negara. Jadi dalam konteks pendidikan, revolusi industri ini sebenarnya membentuk pelbagai perubahan. Sebab bukan sahaja sekolah, pelajar sendiri mesti beradaptasi dengan perubahan ini. Maksudnya, pelajar bukan sahaja guna teknologi itu, tapi diorang juga perlu faham bagaimana cara guna dan fungsi teknologi itu supaya diorang boleh gunakan teknologi ini untuk menyelesaikan masalah di kehidupan yang sebenar bila luar daripada sekolah. Okey, Puan. Apakah cabaran dari segi kurikulum dan latihan tenaga pengajar dalam menghadapi perkembangan teknologi baru? Ini cabaran adalah bahagian yang amat besar cabarannya di dalam bidang pendidikan. Sebab seperti kita tahu teknologi ini sesuatu yang besar dan luas. Jadi ia akan sentiasa berubah mengikut masa. Jadi kurikulum di abad ini sepatutnya ia mesti menekankan literasi digital ataupun critical thinking dan penyelesaian masalah. Dan pengajar-pengajar ataupun guru mestilah berada pada tahap yang mahir, dan itulah menjadi kekurangan kita sekarang kerana ada setengah guru yang belum mahir sepenuhnya. Jadi latihan profesional yang berterusan mestilah diberikan kepada guru-guru supaya diorang pun boleh seiring follow student punya pace dan pelajar punya tahap macam mana. Begitulah. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam menerapkan elemen revolusi industri ini? Antara cabaran utama adalah semestinya infrastruktur dan kemudahan asas, khususnya kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar ni kita tahu diorang ada masalah capaian internet yang sangat lemah. Selain daripada capaian internet, kewangan juga memainkan peranan sebab kewangan ni dia adalah kunci kepada setiap penyelesaian masalah yang ada. Sebab dengan kewangan tadi kita boleh menaik taraf kemudahan di sekolah ataupun dengan dana tadi kita boleh ubah mana-mana yang belum di upgrade di sekolah gitu, yang belum ditambah baik gitu. Okey, Puan. Apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memastikan pelajar di kawasan luar bandar tidak ketinggalan dalam pembelajaran berasaskan teknologi? Okey, langkah yang perlu diambil antaranya, langkah utama kukuhkan dulu infra digital ini untuk kawasan luar bandar. Sebab dengan kukuhnya infrastruktur digital, pelajar akan kawasan tersebut di luar bandar tersebut akan ada capaian internet yang lebih baik, stabil dan meluaslah. Jadi pelajar akan dapat
apa saja perkembangan baru yang ada di bandar boleh disalurkan ke sana. Selain itu, kerajaan dan pihak sekolah juga boleh melaksanakan program pinjaman peranti macam komputer riba, laptop ataupun tablet kepada pelajar. Jadi pelajar yang kurang berkemampuan, jadi tidak sudah kurang berkemampuan bukan sudah menjadi masalah utama, kerana diorang pun sudah diberi pinjaman komputer riba ataupun tablet oleh pihak sekolah. Itu antara perkara yang penting untuk memastikan semua pelajar, terutama yang berada di luar bandar, ada kemudahan dan boleh bersama-sama dengan pelajar lain seiring bersama. Okey, pada pendapat Puan, sejauh mana pentingnya kerjasama antara institusi pendidikan dan industri dalam melahirkan graduan yang bersedia untuk dunia pekerjaan? Kerjasama di antara institusi pendidikan dan industri amat penting ya. Ini petik sedikit apa yang pernah dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita di dalam ucap tama di dalam Parlimen baru-baru ini, yang ada mengatakan bahawa industri dan pendidikan harus bergerak seiring. Yang mana macam kita tahu sekarang, kalau graduan kita ni tidak kalau bukan graduan, kita jangan pergi kepada graduan. Kalau pelajar maksudnya produk kita ni graduan ni lah tidak memenuhi pasaran kerja, macam mana mereka mau sewa di luar sana. Jadi kerjasama ini amat penting untuk memastikan graduan memenuhi keperluan industri. Maksudnya latihan industri yang cukup dari pihak sekolah ataupun institusi. Jadi nanti apabila mereka keluar sana, mereka boleh dan mereka sudah bersedia untuk menghadapi dunia bekerja. Okey Puan, menurut Puan, apakah bentuk kemahiran masa yang perlu diterapkan sejak di peringkat sekolah rendah untuk menghadapi dunia kerja era digital? Okey, baiklah. Kemahiran masa depan yang perlu diterapkan yang paling penting ini memang termasuk tidak dinafikannya literasi digital. Kemahiran berfikir secara kritikal juga penting. Penyelesaian masalah kreativiti ini tidak semua pelajar mampu ada pada peringkat awal, tapi amat penting untuk dipupuk. Dan keupayaan berkomunikasi atau bekerja di dalam kumpulan itu juga sangat penting. Selain daripada yang saya sudah nyatakan, pendedahan awal kepada asas pengatur caraan, ini termasuklah kerja-kerja seperti admin ataupun bekerja pengurus event atau kita panggil event planner pada zaman sekarang. Itu pun amat penting. Dan dalam kita mempersiapkan generasi akan datang ni kepada dunia pekerjaan, kita mesti memastikan mereka ini celik IT ataupun celik teknologi supaya mereka biasa ataupun boleh mengikuti perkembangan digital dunia. Okey Puan, pada pendapat Puan, apakah hala tuju pendidikan negara dalam menghadapi cabaran revolusi industri pada masa hadapan? Okey, hala tuju pendidikan negara sebenarnya perlu menumpukan ini pada pendapat saya, perlu menumpukan kepada pembangunan sistem pendidikan yang fleksibel, inklusif dan berasaskan teknologi. Inklusif adalah satu perkara yang besar sebab di dalam inklusif bermaksud kita juga memastikan pelajar yang kurang berkemampuan dan kurang berkeupayaan termasuk sekali di dalam pendidikan. Maksudnya mereka tidak disisihkan. Jadi kita harus beri penumpuan lebih. Dan pendidikan juga perlulah beralih daripada pendekatan tradisional kepada pembelajaran yang berasaskan kemahiran dan inovasi. Bukan seperti kita tahu ya, paling dekat adalah Jepun dan Korea. Ini dua negara yang sangat-sangat mementingkan tenaga yang mahir. Maksudnya kita jaranglah tengok di negara orang itu ada tenaga mahir yang diimport. Kerana apa? Dia orang sudah ada cukup tenaga mahir. Jadi penting Malaysia ambil satu langkah ke hadapan untuk bawa pendidikan kita ke arah yang lebih baik supaya kita ada tenaga mahir yang sudah disiapkan dari masa sekolah. Jadi nanti mereka mampu keluar dan berhadapan dengan dunia pekerjaan yang lebih relevan kerana mereka sudah ada pendidikan yang baik di sekolah. Okey Puan, soalan terakhir saya. Adakah Puan mempunyai perkara tambahan yang ingin Puan sampaikan? Perkara tambahan, okey. Secara keseluruhannya ya, perubahan teknologi dan revolusi industri sebenarnya sekarang yang sudah 4.0 menuju 5.0 sebenarnya sudah membawa impak yang amat besar terhadap sistem pendidikan negara. Walaupun berbagai cabaran yang dihadapi, strategi yang berkesan dan kerjasama antara semua pihak dapat memastikan pendidikan Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Baiklah, terima kasih Puan Amanisa kerana sudi berkongsi pendapat dalam cabaran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era revolusi industri 4.0. Baik, sama-sama peneliti. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Iman bin Azman. Saya dari program Bachelor Human Capital di MSc College Kota Kinabalu. Di depan saya ada seorang yang saya mau interview pasal tentang bangsa di Sabah, iaitu dia berbangsa Kadazan. Okey, bolehkah anda perkenalkan diri anda dan latar belakang anda? Okay, hai, nama saya Sarah. Saya berbangsa Kadazan dari Penampang Sabah. Saya merupakan pelajar MSU College Sabah dan saya berbangga dengan budaya serta warisan Kadazan yang kaya dengan adat dan nilai kekeluargaan. Okey, apakah bidang kepakaran atau pengalaman anda berkaitan dengan peradaban abad ke-21?
Oke, saya aktif dalam aktiviti komuniti Kadazan dan sering terlibat dalam program digital seperti promosi budaya melalui media sosial. Ini membantu saya memahami bagaimana teknologi memberi kesan kepada identiti dan komunikasi antara kaum. Oke, seterusnya, bagaimana Anda mentafsirkan konsep peradaban dalam konteks abad ke-21? Peradaban abad ke-21 bagi saya ialah gabungan kemajuan teknologi, komunikasi global dan nilai kemanusiaan yang perlu dijaga supaya masyarakat tidak hilang jati diri. Oke, apakah ciri utama peradaban abad ke-21 yang membedakan daripada peradaban sebelum ini? Oke, peradaban kini lebih berasaskan digital, pantas, dan global. Namun, ia juga mencabar dan mengekalkan nilai tradisi seperti budaya Kadazan yang penuh adat dan kesopanan. Oke, soalan seterusnya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh peradaban abad ke-21? Oke, cabaran utamanya ialah pengaruh teknologi dan media sosial yang boleh menyebabkan generasi muda lupa asal-usul dan budaya ibunda mereka. Bagaimanakah cabaran ini mempengaruhi nilai sosial masyarakat modern? Ia boleh menyebabkan masyarakat menjadi lebih individualistik dan kurang menghargai semangat gotong royong yang sangat pentinglah dalam budaya Kadazan. Oke, apakah impak cabaran ini terhadap identiti dan integriti peradaban tempatan? Oke, bagi identiti tempatan semakin terhakis jika generasi muda tidak lagi mengamalkan adat seperti mengawau atau momolian. Oleh itu, pendidikan budaya perlu diperkukuhkan. Oke, soalan seterusnya, apakah pendekatan yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini? Kita perlu seimbangkan antara kemajuan teknologi dan warisan budaya. Misalnya, memperkenalkan aplikasi atau kandungan digital yang menonjolkan bahasa dan adat Kadazan. Oke, bagaimana pendidikan dapat membantu masyarakat menghadapi cabaran ini? Oke, bagi melalui pendidikan, nilai, dan subjek kebudayaan di sekolah, pelajar boleh memahami kepentingan mengekalkan identiti walaupun hidup dalam dunia moden. Apakah peranan pemimpin dan institusi dalam mengurus perubahan ini? Oke, pemimpin tempatan seperti ketua kampung dan NGO harus bekerjasama dalam mempromosikan program kebudayaan dan bahasa Kadazan secara berterusan. Oke, apakah harapan Anda terhadap perkembangan peradaban pada masa depan? Oke, saya berharap masyarakat Sabah terus maju tanpa meninggalkan budaya asal seperti keamatan dan bahasa Kadazan yang menjadi simbol identiti kami lah. Oke, apakah nilai peradaban yang perlu dipelihara dalam menghadapi abad ke-21? Nilai hormat, kekeluargaan, dan semangat kerjasama perlu sentiasa dikekalkan, karena itu asas keharmonian dalam masyarakat Kadazan. Adakah Anda mempunyai pandangan tambahan berkaitan topik ini? Ya, saya rasa penting untuk setiap kaum di Malaysia saling memahami dan menghormati budaya masing-masing bagi membentuk peradaban dan harmoni serta seimbang. Oke, terima kasih atas masa dan pandangan yang telah dikongsikan. Adakah Anda mempunyai soalan? Terima kasih juga, tiada soalan tambahan. Cuma saya berharap usaha seperti ini dapat diteruskan untuk memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Oke, terima kasih. Thank you. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih karena bersama saya untuk menemu bual berkenaan dengan cabaran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era revolusi industri 4.0. Pertama-tama, bolehkah Anda memperkenalkan diri dan latar belakang Anda? Selamat pagi juga. Terima kasih kerana menjemput saya dalam penubual ini. Saya Fidelia binti Lormon, merupakan pelajar pendidikan awal anak-anak dan saya berbangsa Dusun. Baik, sekarang kita masuk di dalam pemahaman umum tentang peradaban abad yang ke-21. Soalan yang pertama, bagaimanakah perubahan teknologi memberi kesan kepada sistem pendidikan masa kini? Bagi saya, kalau kita sekarang boleh tengok pada masa kini, teknologi memang banyak ubah cara kita belajar. Pelajar boleh guna internet, video pembelajaran dan aplikasi, dan itu menjadi proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah difahami. Namun, apakah pemahaman Anda tentang revolusi industri 4.0? Tentang revolusi industri 4.0 ini ialah zaman di mana semuanya semakin berubah, semakin digital. Kita sudah mulai menggunakan teknologi macam AI, otomasi, dan internet dalam pelbagai bidang, termasuklah pendidikan. Baik, sekarang pula kita masuk di dalam cabaran peradaban abad yang ke-21. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam menerapkan elemen revolusi industri 4.0? Cabaran utama yang saya nampak ialah kemudahan teknologi yang tidak sama rata, kerana ada sekolah yang lengkap dengan peralatan digital, tapi ada juga sekolah yang terutamanya di luar bandar yang masih kekurangan internet dan peranti.
Namun, apakah cabaran dari segi kurikulum dan latihan tenaga pengajar dalam menghadapi perkembangan teknologi baru? Cabaran yang seterusnya ialah guru juga masih perlukan latihan untuk kuasai teknologi baru. Bila guru sudah bersedia, barulah proses pembelajaran digital boleh berjalan dengan lebih lancar. Baik, pada pendapat Anda, sejauh mana pentingnya kerjasama antara institusi pendidikan dan industri dalam melahirkan graduan yang bersedia untuk dunia pekerjaan? Pada pendapat saya, kerjasama antara institusi pendidikan dan industri ini sangatlah penting karena dengan adanya kerjasama, pelajar boleh tahu apa keperluan sebenar dunia kerja dan bersedia lebih awal. Namun, apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memastikan pelajar di kawasan luar bandar tidak ketinggalan dalam pembelajaran berasaskan teknologi? Untuk pelajar luar bandar pula, kerajaan boleh membantu sediakan internet yang stabil, peranti digital, dan memberi latihan kepada guru supaya semua pelajar dapat mendapat peluang yang sama rata. Baik, sekarang kita masuk di dalam rumusan dan pandangan masa depan. Menurut Anda, apakah bentuk kemahiran masa depan yang perlu diterapkan sejak di peringkat sekolah rendah untuk menghadapi dunia kerja era digital? Menurut saya, kemahiran masa depan yang penting ialah kemahiran digital, pemikiran kritikal, dan creativity. Kalau kemahiran ini boleh diterapkan dari sekolah rendah dan pelajar akan lebih bersedia untuk menghadapi dunia kerja nanti. Pada pandangan Anda, apakah hal tuju pendidikan negara dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 pada masa depan? Pada pandangan saya, untuk hal tuju pendidikan negara, saya harap kita terus lebih seimbang, bukan saja fokus kepada teknologi, tapi juga membentuk nilai, etika, dan sasya supaya generasi muda kita akan lebih bijak dan juga berakal. Terima kasih atas masa dan pandangan yang telah dikongsi. Adakah Anda mempunyai soalan atau perkara tambahan yang ingin disampaikan? Saya harap sistem pendidikan kita akan terus berkembang dan mampu melahirkan generasi yang bersedia menghadapi cabaran dunia digital pada masa akan datang. Kita mulai dengan sesi tanya muda. Soal pertama saya boleh Anda memperkenalkan diri dan latar belakang Anda. Nama saya Fatimah Muhammad, saya adalah jurusan akhir konseling dan pendidikan di Universiti Awam. Saya berminat dalam bidang ini karena percaya konseling dan pendidikan saling membantu membentuk pelajaran yang seimbang. Bagaimanakah perubahan teknologi memberi kesan kepada sistem pendidikan masa kini? Teknologi memudahkan pembelajaran dan konseling secara digital. Namun cabaran seperti capaian internet dan kesediaan pelajaran masih perlu diatasi. Apakah pemahaman Anda tentang revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah era otomasi dan digital. Dalam bidang konseling, ia menuntut penggunaan teknologi bagi membantu pelajar menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam menerapkan ilmu revolusi industri 4.0? Cabaran utama dia ialah kekurangan pilihan teknologi dan latihan guru. Selain itu, keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan pendidikan. Apakah cabaran dari segi kurikulum dan latihan tenaga pengajar yang menghadapi perkembangan teknologi baru? Kurikulum belum seiring dengan keperluan industri dan tenaga. Pelajar perlu lebih mendedahkan terhadap teknologi seperti ini, konseling dan pembelajaran digital. Sejauh mana pentingnya kerjasama antara institusi pendidikan dan industri dalam melahirkan graduan yang bersedia untuk pekerjaan? Kerjasama ini penting supaya pelajar dapat pengalaman sebenar dan kemahiran praktikal melalui latihan atau program industri. Apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memastikan pelajar di luar bandar tidak ketinggalan dalam pembelajaran berasaskan teknologi? Perlu tingkatkan capaian internet, kesediaan penggunaan etis dan memberi bimbingan kepada guru serta pelajar menggunakan teknologi dengan baik. Apakah kemahiran masa depan yang perlu diterapkan sejak sekolah rendah? Kemahiran digital, komunikasi, empati, pengurusan emosi penting agar pelajar bersedia menghadapi dunia digital dengan seimbang. Apakah hal tuju pendidikan negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Pendidik perlu seimbang antara kemajuan teknologi dan pembentukan nilai insani supaya pelajar cerdik, digital dan beretika. Soal terakhir saya, adakah Anda mempunyai bekal tambahan yang ingin disampaikan? Saya berharap pendidikan dan konseling terus maju seiring teknologi sambil mengangkat nilai kemanusiaan dan kesejahteraan.
kami pelajar. Terima kasih untuk masa Anda untuk bertemu hari ini.